Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kita bersua lagi dari Semekat TV dalam edisi khas ucapan Haji Rohani binti Ali Elais Wahab, Pengetua SN Kernet, dan Yang Berhormat Tuan Muslimin bin Yahya, Timbalan Menteri Pendidikan 1 pada 7 Oktober sempena lawatan kerja bagi program profesional menengah atas PBMA. Jom kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis Puan Haslina binti Tuan Hassan, Yang Berhormat Cikgu Muslimin bin Yahya, Timbalan Menteri Pendidikan 1, Yang Berhormat Ahli Parlimen Setiu, Yang Berusaha Tuan Haji Azman bin Adnan, Pengarah Bahagian Pendidikan Latihan Teknikal dan Vocational KPM, Yang Berusaha Encik Salim bin Abdul Ghani, Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu, Yang Berusaha Puan Rahayati binti Abdul Hamid, Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan KPM, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Encik Rosli bin A. Rahman, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Besut Sektor Perancangan, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang Berhormat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, izinkan saya memulakan bicara dengan serangkap pantun. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Pertama kali saya ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Cikgu Muslimin bin Yahya, Timbalan Menteri Pendidikan 1, Kementerian Pendidikan Malaysia dan seluruh rombongan, selaku Pengetua SMK Renet dan seluruh warga sekolah. Kami amat bersyukur dengan kehadiran Yang Berhormat Timbalan Menteri serta rombongan kerana sudi melakukan lawatan rasmi ke sekolah kami pada hari ini. Untuk makluman Yang Berhormat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, SMK Renet atau akronimnya ialah Semekar adalah sebuah sekolah harian luar bandar, satu sesi dengan jumlah pelajarnya seramai 773 orang, guru 73 orang, AKP 12 orang. Semekar mempunyai 4 aliran, iaitu arus perdana, tingkatan 6, PVMA dan juga PMAA, iaitu pentaksiran murid aliran agama. Bagi program vocasional menengah atas, PVMA, dulu dikenali sebagai mata pelajaran vocasional, iaitu MPV, yang dimulakan di sekolah ini pada tahun 2005, dikeluarkan berfokus kepada makanan tanaman. Tetapi pada tahun 2017 sehingga kini, MPV tersebut telah ditukar kepada PVMA, iaitu Program Vocasional Menengah Atas, juga berfokus kepada tanaman dengan mempunyai 2 orang tenaga pengajar dan 1 orang pembantu, serta bilangan pelajarnya ialah 18 orang. Besarlah harapan kami Yang Berhormat agar lepasan PVMA Semekar mampu memenuhi pasaran dan mampu mencipta pekerjaan sendiri, sekaligus berupaya menyediakan ruang pekerjaan masyarakat setempat. Yang Berhormat, saya mewakili warga Semekar memohon maaf atas segala kekurangan seperti keadaan bengkel PVMA yang usang dan daif. Keadaan ini juga merupakan satu faktor penghalang kepada proses pengajaran dan juga pembelajaran secara kondusif. Selaku pengetua dan pengurus sekolah, amat berbesar hati dengan kehadiran dan lawatan rasmi Yang Berhormat serta tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah kami agar dapat membawa perubahan dan penambahbaikan dari segi infrastruktur di sini. Akhir sekali, saya sangat mengalu-alukan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada kunjungan Yang Berhormat Timbalan Menteri Pendidikan 1 yang sudi untuk hadir ke sekolah kami melakukan lawatan rasmi. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas kehadiran pada hari ini dan mengharapkan bahawa dan mendoakan semoga program pada hari ini berjalan dengan lancar.
Sekian, terima kasih. Saya sudahi ucapan saya dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. PBMA SMK Renek Besut Terengganu yang berfokuskan kepada tanaman makanan yang boleh dimakan. Pembekalan saya meliputi 3 bahagian, iaitu yang pertama ialah latar belakang, kedua ialah PDPC dan aktiviti PBMA tanaman, dan yang ketiga berfokus kepada impak dan juga inovasi. Pertama sekali ialah latar belakang mengenai sekolah Renek. Daripada slide tersebut, tuan-puan boleh mengetahui bilangan guru, pelajar dan juga AKP, dan sekolah ini mula beroperasi pada tahun 1984. Program vokasional menengah atas, kalau kita lihat kepada graf yang diberikan, berlaku peningkatan kepada enrolment murid, iaitu daripada 2017 17 orang, 2018 18 orang dan 2020 25 orang. Jadi berlaku peningkatan sebanyak 38.9%. Oleh kerana keadaan bengkel yang tidak mengizinkan, dan untuk makluman yang berhormat, Timbalan Menteri Pendidikan 1, bengkel tersebut adalah terhasil daripada aktiviti gotong royong PIBG sekolah bersama dengan warga sekolah. Jadi keadaannya amat usang dan naif, dan saya harap dengan lawatan rasmi pada hari ini, ya, yang berhormat dapatlah dapatlah memberikan peluang kepada warga sekolah untuk menikmati bengkel PBMA yang baru, ya. Seterusnya ialah carta organisasi PBMA, diketuai oleh pengetua iaitu saya sendiri, dan ada penyelaras program iaitu ketua bidang teknik dan vokasional, di mana ada seorang pegawai dalaman, 2 orang tenaga pengajar dan seorang pembantu, serta 3 orang TAC iaitu Training Advisor Committee. Sebagaimana yang kita tahu bahawa matlamat PBMA adalah berkonsepkan 70, 20 dan 10. 70 maksudnya ialah melibatkan diri sebagai pekerja separuh mahir dalam industri pertanian, 20% melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, dan 10% berkecimpung sebagai usahawan tani. Sebagaimana yang kita tahu bahawa pelajar PBMA akan memperolehi 3 sijil, iaitu sijil kemahiran Malaysia tahap 2 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Yang kedua ialah sijil SPM yang berfokus kepada mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Sejarah. Dan sijil yang ketiga iaitu AMPAK, mata pelajaran aliran kemahiran, di mana pelajar-pelajar berkenaan akan mempelajari 2 subjek lagi, iaitu pendidikan Islam dan juga matematik. Struktur bengkel PBMA ini adalah slide sekali lalu sahaja, dan kita akan lihat secara real apabila berlakunya lawatan ke laman PBMA sebentar lagi. Pelan tapak penanaman, ada pelbagai jenis tanaman yang ditanam di sini, iaitu tanaman-tanaman makanan yang boleh dimakan. Di antaranya ialah jagung, sawi, bayam, kacang tanah, nenas dan sebagainya. Dan ini kita boleh lihat apabila melakukan lawatan ke laman PBMA nanti. Bahagian yang kedua, ruang kerja amali dan juga PDPC. Daripada slide tersebut, ada beberapa slide yang boleh menggambarkan tentang aktiviti pelajar secara amali, di mana di sini berlaku amali di 2 tapak, iaitu tapak semaian dan juga tapak penanaman. Pelajar-pelajar ini akan mula melakukan aktiviti amali bermula 7.40 pagi sehingga pukul 11 pagi.
Selepas daripada itu, pelajar berkenaan akan memasuki kelas tingkatan 4 masing-masing untuk mengikuti mata pelajaran 4, iaitu pendidikan Islam dan juga matematik. Ini adalah tapak semayang, dan untuk makluman yang berhormat bahawa tapak semayang ini adalah bersifat sementara. Sepatutnya tapak semayang bagi PVMA istilah berbentuk ya, ataupun berkeadaan lebih sempurna ya. Jadi kami sebagai pihak sekolah amat mengadu-ngadukanlah ya kehadiran yang berhormat ke sini untuk melihat, dan juga akan berlaku penambahbaikan di bahagian tapak semayang. Ini adalah stor alatan dan juga stor mesin untuk aktiviti amali pelajar-pelajar PVMA SMK ini. Taman PVMA ini adalah sebagai mercutanda, dan saya sangat bersyukur kepada pelajar-pelajar PVMA kita yang telah bertungkus lumus untuk menyiapkan mercutanda mereka yang diberi nama PVMA Garden bersama dengan 2 orang tenaga pengajar dan juga seorang pembantu. Mereka telah berjaya menyiapkannya dalam masa 1 bulan, dan keadaannya ataupun taman ini sangat cantik. Jadi kita sama-sama boleh lihat nanti apabila melakukan lawatan rasmi ke laman PVMA. Bahagian 3, kita merujuk kepada hasil jualan tanaman makanan. Oleh kerana produk ataupun amali pelajar-pelajar PVMA adalah berfokus kepada tanaman makanan, maka mestilah ada hasil-hasilnya daripada hasil tanaman tersebut. Kalau kita lihat, ada 2 tahun di situ, iaitu 2017 dan 2018, berlaku peningkatan kepada pendapatan hasil jualan, iaitu pada tahun 2017 sebanyak 2,870 telah meningkat kepada 3,410 dengan peningkatan sebanyak 18.82%. Untuk makluman yang berhormat dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawasanya bengkel ataupun pelajar-pelajar PVMA ini telah mengadakan kolaborasi dengan koperasi sekolah sebagai pusat jualan, dan kita telah menggunakan komuniti setempat, iaitu melalui gerai-gerai di kampung untuk menjual hasil-hasil tanaman kita. Dan hasil pendapatan ini bolehlah kita menceriakan bengkel-bengkel dan memberi penghargaan kepada pelajar dalam bentuk sijil dan juga jamuan-jamuan ringan. Inovasi PVMA. Untuk makluman yang berhormat dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salah satu produk kita ialah jagung yang namanya ialah Thai Sweet. Apa yang inovasinya ialah jagung ini boleh diambil hasilnya dalam masa yang singkat, iaitu 60 hari ke atas mengikut penjagaan. Tetapi inovasi yang telah kami lakukan, iaitu pelajar-pelajar PVMA kita, ialah menghasilkan baja kompos ataupun organik daripada sisa-sisa tanaman, di mana apabila hasil tuaian dituai, pokok-pokok jagung kita campurkan dengan rumput-rumput yang dipotong oleh pekerja-pekerja kebersihan, dan juga sisa-sisa makanan, sisa-sisa buangan lain yang digaul-gaul dan diperapkan, dan dalam masa 6 bulan insya-Allah boleh menghasilkan baja kompos ataupun organik ataupun booster yang boleh membantu untuk pertumbuhan sayur-sayuran yang lain dengan cepat. Dan satu lagi ialah daripada sisa-sisa jagung ini juga, satu inovasi yang telah dibuat oleh PVMA SMK Renek, iaitu menghasilkan silage. Sisa-sisa tanaman ini telah dihancurkan dengan menggunakan chopper, mesin chopper, dan dijeruk di dalam tong plastik, dijual dengan harga RM15 setong, dan kegunaan dia adalah untuk makanan tambahan kepada peternak-peternak lembu, terutamanya pada musim tengkujuh. Seterusnya ialah asparagus. Asparagus, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, biasanya ditanam di kawasan hawa sederhana.
Tetapi kita telah membuat satu inovasi, iaitu menjalankan ataupun menanam asparagus varieti Mary Washington di kawasan Tanah Pamah yang boleh kita dapat hasilnya dalam masa 6 bulan. Apabila tuan-tuan dan puan-puan melalui kawasan penanaman asparagus, kita telah dapat boleh lihat pucuk rebung, pucuk muda ataupun rebung yang boleh kita gunakan sebagai salah satu bahan masakan. Tetapi untuk makluman yang berhormat dan tuan-puan, asparagus ini sangat sesuai ditanam di tanah gambut. Dia lebih cepat dan hasilnya adalah lebih segar dan subur. Satu lagi inovasi yang dilaksanakan oleh pelajar-pelajar saya iaitu strawberry tanah rendah. Kalau kita tahu strawberry mestilah ditanam di kawasan hawa sederhana, contohnya ialah Cameron Highland. Tetapi di sini satu percubaan telah dilakukan oleh guru-guru saya dan varietinya ialah jenis Japanese Sweet Charlie, di mana kita boleh mendapatkan hasilnya dalam masa 3 bulan. Jadi tuan-puan boleh tengok yang warna merah tu ialah biji strawberry yang berjaya kita hasilkan, walaupun saiznya tidaklah sebesar, tetapi ini adalah satu percubaan. Dan untuk membiakkan strawberry ini melalui 2 cara, iaitu melalui pembiakan anak dan juga pembiakan benih. Dan untuk tuan makluman yang berhormat dan tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan perhatikan bahawa di setiap jenis tanaman itu ada bakut-bakut tertentu yang kita sertakan. Contohnya kobes, ada bakut-bakut tertentu di situ yang boleh tuan-puan scan. Apabila tuan-puan scan, dia akan keluar semua maklumat mengenai tanaman-tanaman tersebut, jenis tanaman, nama saintifiknya, kegunaannya untuk masakan harian dan juga untuk kesihatan diri. Jadi banyak maklumat. Di setiap jenis tanaman kita sertakan dengan bakut-bakut tertentu untuk tuan-puan dapat info yang lebih lanjut. Inovasi yang seterusnya ialah PVMA fertigasi menggunakan bahan kokopit, iaitu sabuk yang dihancurkan. Kita tidak menggunakan medium tanah. Jadi di sini kalau kita lihat fertigasi ini dilakukan kepada tanaman kobes dan pemandangannya sangat menarik apabila tuan-tuan dan puan-puan melakukan rawatan nanti ke fertigasi, kawasan fertigasi ini. Sepatutnya untuk fertigasi ini memerlukan kawasan Tanah Pamah sebab dia punya tapak mesti dibuat daripada semen, tetapi memandangkan keadaan kita yang kekurangan tanah, kita hasil juga fertigasi tetapi dalam kuantiti yang sedikit. Dan saya harap dengan rawatan yang berhormat, tuan-puan dan pada hari ini dapat memberi inisiatif dan juga peluang kepada kami untuk menambah penanaman fertigasi ini. Kemenjadian alumni PVMA SMK Renek. Sebagaimana kalau kita tengok ialah kemenjadian murid pada 2 tahun, ini adalah PVMA pada tahun 2017 dan 2018, di mana di situ ada yang sambung belajar, bekerja, menjadi usahawan dan juga bekerja sendiri. Kalau kita lihat pada catapa di sini, contohnya yang berwarna merah itu bekerja, iaitu daripada 44% kepada 56%. Berlaku peningkatan kepada pelajar-pelajar kami yang mendapat pekerjaan yang elok-elok di universiti dan juga di syarikat-syarikat yang tertentu. Berlaku peningkatan di sini dan saya rasa dengan catatan ini juga telah menunjukkan dan memenuhi matlamat PVMA dengan kaedah 70-20-10. Success story yang pertama. Kita tahu bahawa pada 2005 sekolah ini dikenali dengan nama MPW dan ada beberapa calon ataupun alumni kita yang sangat berjaya. Di antaranya ialah Nick Fakhruddin bin Nick Wood, di mana dia adalah salah seorang pengurus projek bagi syarikat Teamwork Malaysia Sendirian Berhad dan mempunyai pendapatan RM10,000 sebulan. Dan beliau juga hadir pada hari ini untuk memberi latihan kepada pelajar-pelajar kita dalam bentuk info dan nasihat untuk melakukan cantuman
durian Musang Kim dengan varieti durian yang bermutu tinggi yang akan ditanam oleh semua VVIP yang utama pada hari ini, insya-Allah. Sukses story yang kedua iaitu Wan Nur Fatin Suhada binti Wang Mansur, juga merupakan seorang usahawan tani yang mengusahakan tanaman secara vertigasi bersama ayahnya di Gong Medang. Beliau boleh dijadikan contoh sebagai alumni MPV ataupun PVMA yang sangat berjaya, memandangkan kepada pendapatan bulanan beliau sebanyak RM20,000. Sukses story kita yang ketiga ialah Mimi Liza binti Muhammad, juga merupakan seorang usahawan tani yang berfokus kepada ternakan itik telur, di mana pendapatan beliau ialah RM15,000. Dan dia mempunyai, dia juga adalah usahawan alumni penasihat PVMA tanaman di sekolah kita kerana sentiasa melakukan kunjung bantu di sini. Yang seterusnya ialah Muhammad Hadimullah bin Musa, juga merupakan seorang penjawat awan hasil daripada anak didik kita sebagai seorang pengurus bahagian Pertubuhan Peladang Kawasan Kota Tinggi Johor. Seterusnya ialah Muhammad Alif bin Muhammad Syukri, juga merupakan seorang penjawat awam yang sentiasa datang ke sini untuk memberi kunjung bantu dan info serta ilmu kepada pelajar-pelajar PVMA 2020. Daripada penerangan saya tadi sudah jelas menunjukkan bahawa kemenjadian pelajar-pelajar PVMA adalah sangat terbukti dan sangat berkesan dengan aliran pemilihan program vokasional menengah atas. Kalau kita untuk makluman yang berhormat dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pemilihan pelajar-pelajar PVMA adalah daripada kelas-kelas belakang tingkatan 3, kelas-kelas pelajar yang tidak berminat kepada akademik. Tetapi apabila mereka memilih PVMA sebagai satu aliran untuk belajar, mereka mempunyai komitmen diri yang sangat tinggi, disiplin diri. Kalaulah tidak ada komitmen, sudah tentu tidak akan terhasilnya tapak semayang dan juga tapak penanaman yang begitu indah yang akan dilewati oleh yang berhormat tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebentar tadi. Saya rasa itu saja penerangan daripada saya, dan sekali lagi selaku warga sekolah, selaku pengetua sekolah, saya mengucapkan syukur dengan kehadiran lawatan rasmi yang berhormat tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah kami pada hari ini. Dan daripada penerangan saya begitu berbesar hati memohon daripada yang berhormat Timbalan Menteri Pendidikan 1 agar meluluskan ataupun memberi bengkel PVMA yang baru kepada sekolah kami, supaya aktiviti amali pelajar-pelajar PVMA dapat dilaksanakan dengan berkesan, lebih kondusif, dan kemenjadian murid lebih daripada apa yang kita harapkan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, apa khabar semua? Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih pengacara majlis. Yang hormat sahabat saya Ustaz Sahari Ahli Parlimen Setiu, terima kasih kerana sudi bersama pada pagi ini. Tuan Haji Azman, pengarah bahagian di KPM, Cikgu Salim, pengarah Pendidikan Negeri Terengganu, Puan Rohayati daripada KPM, Timbalan pengarah di JPN Terengganu, Cik Dawabi ada, dan Cik Rosli. Okey, Cik Rosli daripada PPD Besut, Puan Hajah Rohani, Pengetua SMK Rene, YDP PIDG yang sudah hadir. Terima kasih rakan-rakan daripada kementerian, rakan-rakan daripada JPN, rakan-rakan daripada PPD, rakan-rakan guru, rakan-rakan perlukanan, tuan-tuan, puan-puan dan biasa mendapat kerahmatan Allah SWT. Pertamanya nak bercakap pun susah ni. Belum kerja dan 2 kali sarapan dan 2 kali makan YB. Jadi nak bercakap pun dah tak boleh dah. Perutnya dah kembung dah ni. Tapi apapun saya nak catat yang pertama.
kepada sekolah yang sangat komitmen, yang sangat komitmen dengan pentadbiran, pengurusan pentadbiran yang saya kira sangat berfokus, ada hala tuju, ada visi, ada misi dengan nak membahagikan tumpuan kepada 4 aliran. Yang pertama aliran agama, aliran vocational, aliran arus perdana dan nyata. Bukan kerja yang mudah, tetapi hari ini dan bila saya melihat daripada pencapaian daripada sekolah pun sangat hebat. Saya nak cakap tahniah dengan pencapaian akademik yang sangat membantu JPN Negeri Terengganu, dan saya sebenarnya daripada semalam saya berkata bahawa JPN Terengganu antara JPN yang menyumbang kepada indeks ataupun pencapaian pelajar yang sangat baik. Di peringkat Malaysia, Terengganu lah antara yang terbaik. Dan saya kira sekolah ini juga memberi sumbangan kepada indeks komposit peratusan pelahiran pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik. Hari ini tujuan saya datang sini, cikgu, kita nak bercakap berkaitan dengan pelajar-pelajar yang tidak cenderung dalam bidang akademik. Kita datang daripada KPM untuk melihat aliran vocational. Ini isu yang sentiasa dibangkitkan oleh ahli parlimen, termasuk ahli parlimen setiu sendiri yang sangat komited nak melihat anak-anak kita yang tak cenderung dalam bidang akademik ini nak jadi apa. Dan alhamdulillah di peringkat kementerian dia ada 3 program. Satu KB, College Vocational. Yang kedua PVMA. Yang ketiga perantisan industri. Ini fokus kita untuk membantu anak-anak kita yang tidak cenderung dalam bidang akademik. Kita tahu setiap tahun, setiap sekolah juga ada pelajar-pelajar yang tidak cenderung dalam bidang akademik. Setiap tahun di peringkat KPM lebih kurang 50,000 hingga 60,000 pelajar yang tidak mendapat SPM. Bayangkan, mereka belajar selama 11 tahun, akhirnya keluar tanpa apa-apa. Kemahiran enggak ada, SPM-nya pun enggak ada. Tak ada. Jadi itu yang kita melihat bahawa perlunya ada satu alternatif untuk menjadikan pelajar-pelajar yang ada pilihan. Tak dapat dalam bidang akademik, kita cenderungkan mereka dalam bidang yang lain, dalam bidang vocational. Sebab itu, dia ada satu inventory vocational yang nak melihat setakat mana bakat pelajar itu, setakat mana minat dia, dan setakat mana kecenderungannya. Dan dia itu jelas. Dan dalam melahirkan pelajar itu, saya selalu sebut, dia ada 2 jenis manusia. Satu manusia tinggal, yang itu tak payah diajar kalau mereka dah pandai. Yang proses pembelajaran secara bersemuka daripada aliran sains sampai aliran sastra, yang mereka mampu memandu diri sendiri dengan bantuan cikgu untuk mendapat sijil SPM yang lebih baik. Yang kedua, manusia dual, yang belajar akademik tak boleh tapi ada kemahiran tangan. Di situ ada bakat, ada minat, ada kecenderungan mereka. Dan inilah yang memberi fokus kepada Kementerian Pendidikan untuk memberi latihan kepada anak-anak dalam bidang vocational. Alhamdulillah, di sekolah ini dulu mata pelajaran vocational kita dah tukar kepada program vocational. Dan walaupun khususnya program ini adalah tanaman, tapi kita tahu bahawa tanaman inilah sebahagian daripada keperluan masyarakat. Dan kita memerlukan petani-petani untuk membantu kita, membantu kita mensajikan kita dengan keperluan sayur-sayuran. Jadi alhamdulillah, kita tahu di peringkat PPM ini Puan Rohani ada 2 keuntungan pelajar yang mengambil jurusan PPM. Dalam mereka tak dapat cenderung dalam bidang akademik, SPM-nya saya yakin pun payah nak mendapat SPM yang baik. Bukan SPM yang baik, payah juga nak mendapat sijil SPM. Jika mereka gagal dalam bahasa Melayu ataupun sejarah, dah tentu terdapat SPM. Tetapi mereka ada peluang untuk mendapat SKM, SKM 1, SKM 2. Bukan SKM ini untuk mereka jaja dalam bidang pekerjaan, tapi SKM ini adalah sebahagian daripada pengiktirafan untuk mereka dapat ilmu. Mereka boleh menjaja diri sendiri, mereka boleh menjadi usahawan untuk diri sendiri. Dan kita berikan kepada masyarakat dalam masa yang sama ada sijil SKM untuk masyarakat melihat bahawa pelajar ini juga ada sijil. Tak ada SPM, ada SKM. Kan? Tak layak dalam bidang akademik, ada kemahiran dalam bidang yang lain, dalam bidang vocational. Yang ini yang kita sebenarnya memberi perhatian berkaitan dengan pendidikan secara vocational. Termasuk di peringkat KB juga. Waktu saya jadi ahli parlimen biasa pun waktu itu, kita selalu lontarkan di parlimen. Kita nak pengiktirafan pada mereka-mereka yang belajar selama 4 tahun. Dan pengiktirafan ini mesti jelas, supaya mereka boleh memasarkan diri di luar
dengan sijil ataupun diploma yang diiktiraf oleh badan yang ditauliakan, termasuk juga dengan pelajar-pelajar PBNA. Ada SKM 1, SKM 2 yang ditauliakan oleh Jabatan Tenaga Kerja. Ini yang kita mahu. Dan mereka ini sebagai satu sumber motivasi dan suntikan kepada mereka jika sekiranya mereka nak melanjutkan pelajaran ke mana-mana institusi, industri ataupun institusi latihan awam, kan, dalam bidang kemahiran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, ini waktu untuk kita membantu anak-anak kita, kan, yang KAA dah tentu pastinya cemerlang. Aliran agama yang jarang kita jumpa tak cemerlang, pastinya cemerlang, dengan syarat lulus bahasa Arab cemerlang lah. Yang lain tak lulus bahasa Arab tak dapat dah sijil, itu saja. Tapi bagi kita, mereka ini memang orang-orang yang terang hati, boleh cemerlang. Pelajar tingkatan 6 dan tentu ada aliran dia, tak dapat masuk matrikulasi, masuk tingkatan 6 dan peluangnya melanjutkan pelajar dalam bidang bachelor, ijazah memang terbentang luas, dengan syarat mereka mengikut segala yang telah ditentukan oleh pihak cikgu ataupun pengurusan pentadbiran. Kemudian di sekolah adilan perdana ada lagi peluang, masuk IPT boleh, masuk kemahiran awam boleh, masuk kemahiran swasta boleh. Mereka ada peluang kerana mereka ada SPM. Pelajar-pelajar yang tidak boleh menguasai dalam bidang akademik, inilah yang kita di peringkat kementerian, saya minta Encik Azman supaya kita sebarkan lagi, perbanyakkan lagi, bukan sekadar 25 orang satu sekolah. Dan kita akan minta pengetua nanti melihat, buat kajian setiap tahun berapa pelajar SMK Renek ni yang tidak mendapat SPM. Mesti ada tendensi itu. Berapa ramai? Kalau yang lebih kurang 40 orang tak dapat SPM, maka datang kita tuntut kepada KPM, Cik Azman, kita mintalah 40 orang untuk mereka dalam bidang vocational, kan? Kerana natijahnya, keuntungannya tetap dapat kepada mereka. Dan ini sifat bantu kita untuk melihat anak bangsa kita terus maju dalam bidang yang kepelbagaian. Jadi saya nak ucap tahniah kepada Puan Rohani yang saya kira daripada pembentangan tadi sangat faham, sangat committed, sangat caring, sangat understanding dengan apa juga pencapaian dan apa juga yang dilalui pelajar-pelajar. Dan kalau ada kata boleh diikonkan beberapa senarai tadi yang sebagian disebut tadi, saya rasa itu sumber motivasi kepada pelajar bahawa menjadi petani juga boleh menjadi jutawan. Pertanian adalah satu perniagaan, itu perlu diserap, perlu disuntik setiap hari supaya mereka bersemangat. Dalam masa yang sama, kita mengharapkan juga mereka lulus dalam SPM. Tak lulus SPM, mereka ada pilihan untuk SKM 1 dan SKM 2. Jadi untuk sekolah ini, di peringkat Kementerian Pendidikan Puan Rohani, di bahagian aset, kita sudi untuk memberi peruntukan sebanyak RM20,000. Jadi itu saja. Terima kasih atas usaha yang dibuat oleh pihak sekolah, dan terima kasih kepada pihak PPD, pihak yang berhormat sendiri yang saya kira akan memberi perhatian yang serius dengan berkaitan dengan pembangunan anak-anak pelajar. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga program ini menjadi inspirasi untuk mendepani pendidikan global. Sekian saya Nur Fatimah Al-Zahra melaporkan dari Semekat TV. Berita terkini Semekar hari ini.